Usul yang ke-18 ini akan membincangkan tentang peranan akal yang sangat-sangat dihormati oleh Islam untuk kita berfikir, untuk kita membuat kajian, ya, mencari penemuan-penemuan baru, ya, dengan penghormatan Islam ini kepada alim ulama, ya, bukan ulama dalam bidang agama saja, tetapi semua kepakaran dalam semua bidang-bidang. Islam membebaskan akal dan menggalakkan manusia memerhatikan alam semesta. Islam mengangkat darjat ilmu dan ulama. Islam juga mengalukan segala perkara yang baik dan bermanfaat. Hikmah adalah hak orang mukmin yang telah hilang. Oleh itu di mana sahaja dia menemuinya, dia adalah orang yang paling berhak memilikinya. Ini terus yang sebenarnya menemplak juga satu pernah yang berlaku pada perkembangan di Eropah, ya, yang di mana padri-padri pada ketika itu menyekat saintis-saintis barat untuk membuat kajian-kajian dan menampilkan penemuan-penemuan baru, sehingga kurun ke-8 dulu dikatakan Eropah berada dalam keadaan gelap gulita. Sebab semua kajian dan penemuan baru ditolak oleh padri. Semua pandangan-pandangan bertentangan dengan padri semua ditolak. Padri tak ada ilmu langsung. Kononnya dia wakil Tuhan, tapi wakil Tuhan ikut selera dan kepala dia dan tanpa ada ilmu. Gelap gulita Eropah tu sehinggalah mereka membuat satu revolusi menentang gereja dan memindahkan, mengambil karya-karya dan ilmu-ilmu daripada para ulama Islam. Daripada gerakan penterjemahan yang berlaku selepas kurun ke-8 Hijrah di Eropah tu, maka daripada situlah Eropah maju. Dan alasan mereka kenapa mereka maju, kerana mereka menolak agama. Kena faham, agama yang dimaksudkan yang ditolak di Eropah tu ialah Kristian. Dikongkong oleh padri-padri pada ketika itu, bukan Islam. Bukan agama Islam. Maknanya pembuktiannya ketika mana Eropah dalam keadaan tak tahu apa-apa, jahil dan gelap di segi keilmuan dan sakafah dia, masa tu Islam berada pada kemuncak tamadun ilmunya, menjadi rujukan pada seluruh dunia. Berbeza. Jadi akhirnya yang masalahnya penolakan pada agama ini, meminggirkan padri di Vatikan itu dibawa masuk ke dalam negara-negara Islam yang dijajah. Dikatakan agama ni yang akan menyekat kemajuan dan kita kena tolak agama. Kalau nak pakai agama ni, kita kena sempitkan pelaksanaan dia pada ruang-ruang lingkup yang tertentu. Maksud di situ dia sudah silap. Orang Islam sudah tersilap dan telah dikelentong oleh mereka. Agama yang dimaksudkan di situ ialah Kristian. Jadi di sini Imam Al-Banna mempertegaskan sekali lagi, perkara itu tidak berlaku dalam agama kita. Islam membebaskan akal dan menggalakkan manusia memerhati alam semesta. Betapa banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita berfikir, mencari penemuan-penemuan, dan semua itu diiktiraf oleh agama kita. Pembuktian berlaku dalam perkembangan sejarah Islam. Kejahilan akan menyebabkan kemunduran kepada umat manusia dan menghalang mereka daripada segala kebaikan. Sebab ini adalah ketentuan juga daripada Allah. Ketentuan daripada Allah ni ada 3. Satu ketentuan yang orang selalu berbahas, ketentuan takdir qada qadar di Lauh Mahfuz. Sepatutnya kita tak payah bincang panjang-panjang pun, sebab kita bincang qadar Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz tu untuk kita sabitkan bahawa Allah tu tahu. Allah itu sifatnya dia ada ilmu pengetahuan. Allah tahu tak apa yang dah berlaku? Tahu. Sedang berlaku? Tahu. Yang akan berlaku sampai kita masuk neraka syurga, tahu tak? Tahulah, sebab Allah bersifat dengan ilmu. Allah tu alim. Jadi dahlah. Jangan panjang-panjang lebar. Sebab kita tak tahu tentang ilmu Allah Ta'ala. Cukup dah kita mengetahui Allah tahu semua benda.
yang kecil, yang besar, yang lepas, yang sedang dan yang akan datang. Penghabisan semua dalam pengetahuan ilmu Allah Ta'ala. Jangan bincang dah. Sebab yang kita kena bincang panjang lebar, dua lagi takdir Allah Ta'ala. Ketentuan Allah pada yang yang kedua, iaitu takdir syar'i. Allah telah menetap dan menentukan hukum syarak, menurunkan kitab dia supaya kita buat. Kan Allah tentukan begitu kan? Apa tak bincang? Kita kena buat. Apa Allah perintah? Kena buat ni. Sebab Allah dah tentukan. Ya, kita kena melakukan solat 5 waktu. Kenapa? Ketentuan syarak. Jangan bertikai dah. Ya? Jangan kata Allah dah tentukan aku jahat. Mana kita tahu? Kan? Allah agaknya tentukan aku macam ni. Semua benda-benda kita berhujah pada benda-benda yang tak sepatutnya. Yang Allah telah tentukan pada kita. Ya, mengkaji. Ya, pergi belajar. Buat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Semua perintah-perintah dan takdir atau ketetapan Allah dalam masalah syarak. Tengok kitab, tengok sunnah. Yang tu kita kena bincang panjang. Dan yang ketiga, ya, iaitulah disebut ketentuan Allah pada takdir al-kauni. Ketentuan Allah pada sistem alam ni. Makna Allah juga telah tetap dan tentukan alam ini dia berlaku dan berjalan mesti di atas sebab musabab. Maknanya kalau tak belajar memang bodoh lah. Kalau tak mengkaji memang mundur lah. Sebab sistem alam ni Allah telah tentukan memang kalau nak maju, nak pandai memang kena mengkaji dan kena belajar. Ya? Maknanya umat yang membaca, umat tu yang akan ke depan. Pemimpin semua akan akhirnya terlahir ciri-ciri besar yang disimpulkan dalam kepimpinan. Dia memang orang yang kuat membaca. Sebab maklumat ni sangat penting. Pengetahuan sangat penting di dalam kepimpinan. Ya, jadi benda ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga yang dipanggilkan takdir kaun. Ketentuan Allah pada sistem alam ni. Maknanya yang kita kena ikut, tak boleh bantah. Kalau kita bantah, kita pun tak akan maju. Sebab tu Imam Al-Banna dia dalam usul ini menyatakan kejahilan itu menyebabkan kita mundur. Sebab itulah ketentuan Allah di alam ni. Orang tak ada ilmu, dia akan tinggal ke belakang. Ya? Dan juga menghalang kita daripada segala bentuk kebaikan. Sebab kita tidak mengkaji. Kebaikan dunia, menafaatkan dunia sebagai kita sebagai khalifah mesti imarah dunia tu dengan segala kebaikan yang ada dunia ni untuk kebaikan. Jadi kalau tak ada kajian dan ilmu pun akan terhalang kita daripada menggunakannya dan digunakan oleh orang kafir. Kenapa orang kafir dapat? Sebab orang kafir mengikut takdir Allah Ta'ala. Ya, dengan mereka membuat kajian-kajian di dalam semua persoalan-persoalan yang mereka nak. Maknanya di sini Imam Al-Banna mempertegaskan tentang penghormatan Islam ini kepada akal. Makna penggalak-galakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang Islam ini terkedepan dari segi keilmuan dan kajian-kajian mereka. Ya. Ana teringat dalam satu wawancara di TV, siapa tu? Said Al-Atas itu dia mengkaji tentang kepentingan research. Ya, dia kata mana-mana negara yang maju ialah negara yang paling besar membelanjakan dia punya peruntukan untuk researchnya. Ya, dia kata ini ketentuan hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Maknanya mana-mana negara yang tidak ada stok research dia untuk 10-20 tahun ke depan, negara ni tak akan boleh ke depan. Dia buktikan dia kata Malaysia ni yang duduk di keliling air kan, ya, tetapi akhirnya disebabkan tidak kuat research kita pun tak cukup air. Ya. Berbanding dengan Singapura, dia kata yang negara kecil yang sumber air yang terhad, tetapi dia boleh berapa puluh tahun lagi sekiranya air tak ada, dia boleh cukup lagi air. Macam mana negara Arab ya, yang dipenuhi oleh sungai-sungai Dajlah, Furat, Nil, kan, dengan sumber-sumber air yang banyak, ya, akhirnya kekeringan juga, tetapi yang memanfaatkan ialah Israel.
Ya, semua air-air Arab itu ya seolah-olah dikuasai oleh Israel kerana kekuatan research dan akhirnya dia menakung takungan air orang Arab. Kerana ya dalam bab lain pula orang menyatakan inilah yang dipelajari belajar Israel belajar daripada fiqh perang Badar. Dan fiqh perang bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menakluk Baitul Maqdis. Iaitu dengan menguasai kawasan air. Kan? Ini kalau nak rujuk semula, rujuklah. Ya, sama strategi Salahuddin Al-Ayyubi menguasai kawasan air dan Rasulullah SAW yang berkubur di kawasan takungan air yang menyebabkan perang padang pasir. Dia yang paling penting bukan minyak tetapi ialah air untuk jangka masa panjang. Ya. Sebab tu Israel sudah sedia untuk berperang dengan orang Arab kerana dia mempunyai bekalan takungan air yang boleh menampung berpuluh-puluh tahun. Jadi ikhwah sekalian, maknanya di sini galakkan daripada Allah terlalu banyak untuk kita melihat dan mengkaji alam semesta ni. Melihat tu bukan melihat dengan mata saja tetapi dengan kajian dan tindakan sehingga dia boleh digunakan untuk kemajuan negara. Jadi maknanya perlu diingatkan di sini je lah. Ya, bebas berfikir ni jangan sampai jadi liberal lah. Ya, sebab diingatkan kebebasan berfikir bukan bererti akal boleh bebas berfikir tanpa batas sempadan. Malah kebebasan ini hanyalah berlegar dalam lingkungan batas tabi'i akal itu sendiri dan dia tak boleh lebih pada itu. Dan akhirnya bila orang fikir bebas-bebas dan akhirnya mereka berpegang kepada teori ibahiyah, pengharusan untuk melakukan apa sahaja. Ya? Tidak ada siapa yang boleh mengongkong kita. Jadi dia akhirnya kembali kepada pemikiran humanism yang siapa pun tak boleh sekat kita. Kerana kita bebas. Ya, jadi bermakna tidak ada Tuhan yang boleh mengikat kita, tidak ada syariat dan akhlak yang boleh mengongkong kita dan akhirnya siapakah Tuhan? Tuhan bagi humanism ialah kita punya iradah, kehendak. Ya, makna kepuasan peribadi itu adalah merupakan Tuhan kepada pemikiran humanism tu. Jadi maknanya daripada sini akhirnya kajian-kajian yang kita buat akhirnya hendaklah mencapai membawa kita kepada menambah iman dan mendalamkan kita punya makrifah kepada Allah dan untuk melangsungkan kita punya tugas sebagai seorang khalifah iaitu iqamatuddin. Maknanya semua kelebihan-kelebihan dan keupayaan daripada kajian dan pemikiran kita hendaklah digunakan untuk iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Kerana kita datang ke dunia ini ditaklifkan oleh Allah dengan tujuan tersebut.